Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 22 Jun 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Kunjungan tersebut yang diketuai Pengerusi SEDC Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussain bertujuan menyerahkan cek sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Tabung Bencana Negeri Sarawak. SEDC merupakan agensi kerajaan Sarawak yang pertama menyumbang kepada tabung bencana tersebut. Turut mengiringi pengerusinya ialah Pengurus Besar SEDC Abdul Hadi Datuk Abdul Kadir. Berita di Simunjan. Hari ke-7 program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Mesra Simunjan diteruskan pada Isnin dengan 600 orang lagi penerima suntikan vaksin COVID-19. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Batang Sadung Datuk Seri Nancy Shukri berkesempatan hadir meninjau PPV berkenaan namun hanya berada di dalam kenderaan rasmi beliau sahaja bagi mengelak daripada bersua dengan para penerima vaksin memandangkan daerah Simunjan kini berada dalam zon merah. Dimaklumkan PPV Dewan Mesra Simunjan telah mendapat bekalan vaksin jenis Sinovac sebanyak 4,800 dos sepanjang pelaksanaannya sehingga 22 Jun 2021 dan setakat Sabtu seramai 3,600 orang telah menerimanya suntikan vaksin COVID-19. Keseluruhan program berjalan dengan lancar dan Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela bersama dengan sukarelawan MyVac turut sama memastikan semua yang hadir mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Berikut perkembangan di Marudi. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di 3 pusat pemberian vaksin PPV di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Marudi berjalan lancar dan mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk setempat. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datu Dr. Penguang Manggil berkata, jumlah penduduk yang menerima suntikan vaksin di 3 buah PPV di Beluru, Long Lama dan Marudi meningkat berbanding jumlah mereka yang mendaftar. Marudi, I think they have more or less achieved the target. Sebab yang dah register dulu 7,000 lebih, now is 8,000 plus. So Beluru pun sama juga dengan menggunakan acara hybrid tadi. Rumah Sejahtera and also the list given by each rumah. So what we do, we call them long house by long house. Macam contohlah macam hari ini kita pakai 2-3 buah rumah panjang dan yang lebih itu we also allow orang yang belum register ataupun tercicir also can get vaccinated. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan dan mendengar taklimat mengenai proses vaksinasi COVID-19 di PPV Dewan Suarah Marudi pada Isnin. Dalam lawatan itu, Datuk Dr. Penguang Manggil telah menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP kepada 2 buah persatuan di daerah Marudi iaitu Kelab Sokan Jaya Jabatan Kerja Raya JKR Marudi sebanyak RM5,000 dan Tadika Yuk Ing Marudi sebanyak RM10,000. Dalam perkembangan sama, Datuk Penguang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Marudi menambah, sasaran 80% penduduk di Dun Marudi mendapat suntikan vaksin akan dapat dicapai dengan menggunakan sistem hybrid dan menggunakan aplikasi MySejahtera. So what we want is to get as many people as possible to get vaccinated. And our target by August should be 70%, but I believe we can achieve more. And yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Ugah was very happy with the procedure, with the way we handle this pusat vaksinasi lah. No issue, especially apabila kita menggunakan what I call hybrid system. Hybrid maksud kita gunakan list yang disenaraikan dalam MySejahtera dan juga list yang diberi oleh tiap tuan rumah. Manakala di Limbang, semakin ramai penduduk di daerah Limbang mendaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19.
Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, peningkatan jumlah pendaftaran penerima vaksin ini sejajar dengan pertambahan pusat pemberian vaksin PPV sekaligus mencapai sasaran 80% imuniti kelompok. Dan juga saya bersyukur semakin ramai penduduk Limbang mendaftar untuk diberi vaksinasi. Dan di Limbang juga seperti mana tempat-tempat lain, PPV, Pusat Pemberian Vaksin, ditambah dan ini memungkinkan lebih ramai yang dapat diberi vaksin dan akhirnya kita nak mencapai imuniti kelompok. Katanya semasa ditemui selepas menyerahkan sumbangan keperluan Sekatan Jalan Raya SJR kepada PDRM Daerah Limbang di hadapan Kompleks Sukan Limbang Kampung Bangkita pada Ahad. Sehingga kini daerah Limbang telah kembali berstatus hijau dan ini menunjukkan masyarakat telah memberikan kerjasama untuk mengekang penularan COVID-19 ini dengan mematuhi garis panduan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Mengulas mengenai SJR, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota memberitahu di Limbang ada 3 lokasi SJR iaitu di hadapan Balai Polis, kedua di hadapan Kompleks Sukan Limbang dan satu lagi di hadapan Pusat Giat Mara Limbang. Dan hasil daripada tinjauan Datuk Ahmad Wang Tengah, Timbalan Ketua Menteri minggu lepas, beliau mencadangkan diperbaikilah kemudahan yang ada. Alhamdulillah. Jadi Datuk Ahmad telah pun bersetuju untuk menyumbang 3 kemah kanopi Arabian untuk di Limbang 3, di Lawas 3 lah. Dan saya sendiri telah pun menyumbang beberapa keperluan yang mana ini diperlukanlah sebab SJR ini diadakan sepanjang 24 jam. Jadi keperluan setempat lah seperti kursi, meja, peralatan elektrik, kipas, heater, water heater dan sebagainya lah. Selain itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Limbang turut menyumbang makanan dan minuman kepada petugas Barisan Hadapan dalam memberikan semangat ketika menjalankan tugas mereka. Berita diteruskan dengan penduduk di 4 buah rumah panjang yang sedang menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD boleh menarik nafas lega selepas menerima bantuan makanan sumbangan Adun Repuk Datuk Seri Wang Tiong Si. Sumbangan berupa makanan asas itu diserahkan Wakil Datuk Seri Wang, Kapitan Ling Dien Yong kepada Ketua Isi Rumah KIR Terbabit pada Isnin. Rumah panjang terbabit adalah seperti tertera. Rumah Panjang Edmund Sungai Baji dan Rumah Panjang Man Sungai Pauh dikenakan PKPD bermula 21 Jun 2021 hingga 7 Julai 2021. Manakala Rumah Panjang John Sungai Minus dan Rumah Panjang Selangan dikenakan PKPD dari 20 Jun 2021 hingga 6 Julai 2021. Sementara itu, tuai rumah yang mewakili para penerima merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Adun Repuk di atas sumbangan berkenaan. Beralih lagi mengenai program vaksinasi. Seramai 1,006 orang penduduk Mukah telah hadir mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suara Mukah dan PPV Outreach Klinik Kesihatan Balingian pada Ahad. Di PPV Dewan Suara Mukah, program pemvaksinan yang memasuki hari ke-23 fasa 2 untuk dos pertama melibatkan 726 penerima. Manakala seramai 280 penerima mendapatkan vaksin di PPV Outreach Klinik Kesihatan Balingian. Dalam pada itu, senarai menunggu juga telah disediakan bagi memenuhi kuota sekiranya berlaku masalah penerima tidak hadir pada saat akhir dan telah diisi melalui Google Form yang mendapat sambutan di luar jangka daripada penduduk Mukah. Residen bahagian Mukah merangka pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Mukah Hamdiah Bakir
turut meninjau proses pemvaksinan di PPV Dewan Suara Muka. Di Serian pula, seramai 500 orang lagi menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Seri Pantu pada Ahad. Setakat ini, seramai 2,895 orang telah berjaya menerima suntikan vaksin COVID-19 di PPV tersebut yang melibatkan pendaftaran baru dan individu yang tercicir. Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM bekerjasama bagi memastikan proses vaksinasi berjalan dengan lancar. Selain itu, beberapa penduduk daripada daerah Serian juga turut hadir mendapatkan suntikan di PPV Dewan Seri Pantu. Seterusnya, di bawah program imunisasi kebangsaan COVID-19 PICK di daerah Bau kini terus mendapat sambutan apabila jumlah pemberian vaksin harian menunjukkan peningkatan untuk 3 hari berturut-turut. Pada Ahad, sebanyak 1,015 individu telah menerima suntikan vaksin, manakala seramai 728 orang pada 19 Jun dan 1,170 dos pada 18 Jun. Daripada jumlah tersebut, seramai 2,871 orang menerima dos pertama mereka, sementara 42 lagi melengkapkan dos kedua. Tinjauan yang dilakukan pada Ahad di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Akademi Bomba Bau mendapati keadaan terkawal dan berjalan lancar. Semua penerima vaksin juga mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe Lukas Channel di YouTube. Salam Lukas.